Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه وبعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi memberi ruang kepada kita dan panjangkan umur kita dan memberi segala nikmat-nikmat. Semua nikmat-nikmat ni Allah SWT kurnia kepada kita. Kita ucap syukur bukan setakat dengan lidah, dengan hati, bahkan dengan anggota. Kita persembahkan ibadah hanya kerana Allah, hanya kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan semua, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-8. Al-Ghashiyah, sebagaimana kita maklum, Al-Ghashiyah adalah suasana yang yang menjadikan manusia yang melihat suasana kiamat itu dalam keadaan huru-hara. Maka Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-8, wujuh yawma idzin na'imah. Wujuh yawma idzin na'imah. Sebelum daripada kita masuk kepada ayat yang ke-8, sukalah hamba nak menambah sedikit cerita berkaitan dengan ayat yang ke-5 dan yang ke-6, cerita kisah ahli neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi mereka itu daripada minuman yang dinamakan sebagai ainin aniyah. Minuman yang mana dalam neraka itu air, yang mana air mata air yang bergelegak. Dan di dalam ayat juga Allah Ta'ala ada menyebut wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Dan ahli neraka ini diberi juga minuman yang mana nama dia ma'an hamiman. Ma'an hamiman, na'udzubillah min dzalik, iaitu air yang mendidih. Bila mana air ini masuk di dalam mulut mereka, dituang masuk dalam mulut mereka, faqatta'a am'a'ahum. Allah SWT menceritakan bahawa faqatta'a am'a'ahum, dia akan memecah-mecahkan perut mereka. Air ini bila dicuah, dia akan melalui masuk dalam rongga-rongga. Bila dicuah di atas kepala mereka, maka akan masuk dalam rongga hidung, masuk dalam rongga mulut. Laluan-laluan air ini dia akan masuk setiap tempat yang dia lalui,
dia akan faqatta'a am'a'ahum, akan memecahkan perut-perut mereka. Mana setiap laluan air ini dia akan memecahkan sehingga tapak kaki. Sampai ke tapak kaki, laluan-laluan dia ni dia akan pecahkan. Bermula daripada mulut, dia akan pecahkan tekuk ni, dia akan pecahkan dada, dia akan pecahkan perut, dia akan pecahkan usus, sampai ke dia melalui ini dalam paha, dalam tapak, sehingga tapak kaki dia akan pecahkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi masalahnya tuan-tuan semua, bila diazab, kalau contoh kulit mereka terbakar, daging mereka hancur, badalna juludan ghairaha. Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya kami akan ganti kulit-kulit daging-daging yang baru, juludan ghairaha, liyadzuqul azab, supaya mereka yang keras kepala ni, yang mana kufur kepada Allah Ta'ala, yang mana syirikkan Allah Ta'ala di atas muka dunia dulu, biar cukup-cukup mereka merasai azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat wujuhun, ayat yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang ke-8, wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Ayat yang ke-8 dan ke-9, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan, maka orang-orang yang beriman pada hari itu wujuh, muka-muka mereka ini berseri-seri, wujuh yawma idzin na'imah. Ada muka-muka yang kedua, jenis yang kedua, iaitu muka-muka orang yang beriman pada hari tersebut ini, pada hari tersebut iaitu akhirat, na'imah, dalam keadaan dapat nikmat Allah Ta'ala, dan muka mereka ni berseri-seri, ceria, muka mereka manis, muka mereka gembira. Fi lisa'iha radiyah. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan muka mereka itu berseri-seri kerana mereka ini lisa'iha radiyah, kerana usahanya, lisa'iha, kerana usahanya, orang panggil peluh pelanya, usahanya mereka, berusahanya mereka di atas muka dunia dulu. Bila mereka berusaha, maka hasil daripada usaha mereka ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan letakkan mereka fi jannatin 'aliyah, fi jannatin 'aliyah. Jadi mereka akan berada di dalam jannah 'aliyah. Jadi macam mana mereka tidak radiyah? Radiyah ni maknanya mereka meredai, mereka rasa seronok, mereka rasa berpuas hati. Sebab apa? Sebab depan mata mereka ini nikmat-nikmat, nikmat-nikmat, Allahu Akbar. Walaupun namanya sama, tetapi ianya tak sama. Nama sahaja sama dengan benda-benda yang nikmat-nikmat yang ada atas muka dunia. Contohnya buah, contohnya buah, contohnya binatang-binatang tunggangan, contohnya air, susunya baik nama, araknya baik nama, arak orang Islam boleh minum arak tapi tunggu masuk syurga. Atas dunia tak boleh lagi. Madu sama nama tetapi rasanya lain. Laban, susu sama nama, tapi susu kita ni bila kita baca susu selama 4 jam, lepas tu tak boleh minum dah. Atas dunia ni tebel-tebel minum juga sakit perut. Tetapi akhirat esok, satu sungai ni, susu ni tidak berubah rasa, tidak berubah bau, duduk dalam keadaan fresh. min khamril ladzatil lisyaribin. Atas dunia manusia yang minum arak dia akan mabuk. Kalau tidak mabuk, tidak nak arak. Tetapi akhirat, la yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima. Mereka ni
mereka ini apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah SWT sebut dalam surah Al-Waqi'ah, mereka ini tidak akan mabuk, tidak akan pening kepala. Mabuk tidak, pening tidak. Min khamril ladzatil lisyaribin, rasanya amat sedap bagi mereka yang meminumnya. Dalam syurga ada air mineral. Dalam syurga ada min asalin musaffa, daripada madu-madu yang bersih. Jadi berbagai-bagai orang panggil nikmat dalam syurga, yang mana mereka ini bila masuk dalam syurga mereka radiyah, mereka akan seronok, suka. Kerana apa? Kerana li sa'yiha, kerana mereka duduk atas muka dunia dulu berkorban, rajin buat ibadah pada Allah SWT. Dia panggil serah diri pada Allah. Dia panggil kita ni Islam ni maksudnya menyerah diri kepada perintah Allah, kehendak Allah SWT. Baik tuan-tuan semua, bila kita bersembang, bercakap berkaitan dengan nikmat-nikmat syurga ni, maka nikmat syurga di antara salah satu yang mungkin kita boleh berkongsi pada pagi ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man qatala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqiha, siapa yang membunuh hamba walaupun hamba itu hamba yang mu'ahad, yang diberi perjanjian untuk nak melepaskan dia, nak memerdekakan, dia panggil mu'ahad. Boleh aku merdekakan kamu dengan syarat kamu kena kerja dengan aku. Contoh, kena kerja dengan aku, abdikan diri kepada aku, kamu hamba aku selama 5 tahun lagi. Lepas 5 tahun kamu boleh merdeka. Ataupun boleh aku merdekakan kamu, tapi dengan syarat kamu kena kerja, cari duit, berkhidmat kepada orang-orang lain, lepas tu kamu ambil duit upah tu bagi kat aku nak 30,000 lagi. Itu dia panggil mu'ahadah. Mana dibuat janji oleh tuan dia untuk nak memerdekakan dia. Walaupun dia ni hamba kita bunuh dia bi ghairi haqqiha, tanpa hak. Kita agama Islam ni dia ada ketika dia panggil ada hak, ketika yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk membunuh. Tidak ada masa tidak boleh bunuh, ada masa boleh bunuh. Contoh, dia bunuh orang dengan sengaja, maka dia kena bunuh balik. Dia panggil qisas, kena bunuh balik. Dalam peperangan antara kafir dengan Islam, dia panggil fi sabilillah, maka orang Islam diberi hak untuk membunuh pada masa itu. Itu dia panggil hak pada masa itu. Tetapi kalau dia tu kafir tu zimmi, berada di bawah kerajaan Islam yang memerintah dan dia membayar cukai kepala, dan tidak menzalimi, tidak menghina agama Islam, maka darahnya terpelihara. Orang Islam kena jaga dia, keselamatan dia, harta benda dia, darah dia tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh dia ni. Itu dia panggil kalau bunuh juga, maka bunuh tanpa hak. Jadi walaupun mereka ni yang disebut oleh Nabi, mereka ni bunuhnya siapa? Bunuhnya hamba je. Walaupun hamba, Nabi kata lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan dapat menghidu bau syurga. Apatah lagi nak masuk syurga. Hidu bau syurga pun Allah tidak benarkan. Sebab apa? Sebab dia membunuh tanpa hak. Bukan main-main. Tak boleh bunuh. Sehingga diri kita ni
Tak boleh juga kita bunuh diri kita. Tak boleh. Islam melarang bunuh diri. Ada masalah bunuh diri, itu bukan penyelesaian. Baik. Kerana apa? Kerana apa ni Nabi sebut macam tu? Syurga-syurga ni fa inna rihal jannati la yujadu min masirati ma'am. Sebelum nak sampai kepada syurga, mengambil masanya 100 tahun. 100 tahun. Nak sampai ke syurga ni 100 tahun. Tak sampai lagi. Jauh lagi nak sampai ke syurga ni 100 tahun lagi. 100 tahun ni perjalanan nak pergi ke mana ni? 100 tahun. Kalau kita, tuan-tuan semua, kalau kita perjalanan kita daripada Kota Baru, Kelantan ni, kita berjalan pergi, contohlah kita pergi di atas dunia ni berjalan. Kita pergi berjalan lah, tak kira naik basikal ke motosikal ke, pergi kalau naik kapal terbang ke, tak kira lah. Pergi ni perjalanannya 100 tahun. Jauh ni. Kita pergi kalau naik kapal terbang, kalau pergi ke Mekah pun dalam 8 jam. 8 jam, 9 jam. Kalau pergi ke Mesir pun lebih waktu ya. Kalau kita pergi ke London dalam 13 jam, 14 jam. Gitu. Kalau demo kata mari kita sapa di London, tunggu keluar airport, kita duduk sekejap, kita naik kapal terbang pula balik. Belanja tiket free. Sapa ke London, contoh sapa ke Mekah. Sapa Mekah, turun tangga kapal terbang ni, naik tangga kapal terbang ni pula balik. Pergi jalan saja. Tanpa kita duduk rehat sana boleh seminggu. Kalau tuan-tuan nak pergi, baik tak pergi lah, sebabnya duduk atas kapal terbang tu puah, nak bergerak pergi mari puah. Dah lah tandas dia kecil. Bukan sedap pergi mari atas tu, bukan boleh lopak, boleh main, boleh apa. Duduk atas kursi tu puahnya. Dan nak ceritanya, tuan-tuan semua, perjalanan untuk sampai ke syurga itu memakan masanya 100 tahun. Nabi kata sudah dapat dihidu bau syurga tu, bau syurga sudah dapat dihidu. Walaupun perjalanan nak masuk ke syurga, nak sampai ke syurga ni maka masanya 100 tahun. Bagaimana kalau boleh duduk dalam syurga? Hebatnya syurga ni. Ini bukan main-main. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-10, fi jannatin 'aliyah. Mereka ni wujuhun yauma idzin na'imah ni, wajah-wajah orang beriman ini kerana apa? Kalau mereka tidak gembira, mestilah amat-amat gembira, manis ceria. Sebab apa? Sebab mereka berada dalam ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman, fi jannatin 'aliyah, berada di dalam syurga yang tinggi-tinggi. Dalam syurga yang tinggi-tinggi kedudukannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan semua, kalau berkaitan dengan syurga ni, memang syurga ni dia ada syurga-syurga, dia panggil ghuraf, syurga-syurga yang tinggi. Syurga-syurga yang tinggi. Mereka yang berada di syurga yang tinggi, mereka boleh melihat syurga di bawah. Syurga di bawah tidak boleh melihat syurga di atas. Hanya seperti melihat bintang-bintang yang berkelipan. Nampak lik kita duduk atas dunia ni, bila malam kita nampak bintang lik. Maka begitulah keadaannya syurga, penduduk syurga di bawah melihat penduduk syurga di atas dengan cara jarak yang jauh. Bagaimana nak dapat syurga yang tinggi-tinggi? Nak dapat syurga yang tinggi-tinggi ni, maka kita kena banyak buat amal-amal ibadah. Kena banyak. Di antaranya tuan-tuan semua, kalau nak dapat syurga yang tinggi-tinggi,
kena banyak baca Quran. Kalau boleh Quran tu biar ingat dalam dada. Bila mana masuk dalam syurga, Allah SWT offer kepada mereka yang ingat Quran, kamu baca. Kamu baca Quran yang kamu ingat. Maka dia akan cuba baca. Maka setiap ayat yang dia boleh baca, dia akan naik syurga tinggi. Satu tingkatan syurga. Bila dia dapat baca lagi satu ayat, dia akan dapat naik tingkatan syurga atas lagi. Bila dapat lagi baca satu ayat, maka dia boleh naik syurga yang tinggi lagi. Maka betul lah, fi jannatin aliyah, mereka berada, mereka tinggal, menetap dalam syurga yang tinggi tempat kedudukannya dan darjatnya. Allahu Akbar. Dahlah boleh masuk syurga, boleh syurga yang tinggi-tinggi. Syurga yang tinggi, kalau ibarat kita kata, kalau ibarat contoh, walaupun contoh ni tak sama. Kalau kita pergi hotel 3 bintang dengan 5 bintang, sama tak? Tak sama. Bayar tak sama, servis tak sama, makanan tak sama. Tu dunia tu. Kereta kacing dengan kereta Mercedes tak sama. Mana sama? Kalau contoh gaji penjawat awam, contoh DG 29, 29 dengan 40G 41 44 48 52 54 jusa C, jusa B, jusa A, tak sama belakang tu. Tak sama tu. Kalau dah sampai atas tu, dia ada driver pula. Driver sebab apa? Sebab pakat kedudukan dia tu tinggi, dia ada driver pula. Jadi hak bawah-bawah ni jangan deki lah. Sebab dia tu, dia ada CJ ataupun dia ada kelulusan tinggi pada kita. Kita hak di bawah ni jangan deki lah. Sama juga bila masuk syurga. Syurga di bawah, syurga di bawah ni, syurga yang kecil ni jangan deki dengan syurga yang hebat-hebat ni. Sebab apa? Sebab padat. Di antaranya mereka ni di apa ni, ketika duduk dalam dunia ni, orang lain tak semaya sunat, dia semaya sunat. Orang lain hanya semaya di rumah, dia pergi semaya masjid. Orang lain tak baca Quran, dia baca Quran. Orang lain tak selawat, dia selawat. Orang lain tidak bersedekah, dia bersedekah. Orang lain tak jamu maki orang, dia jamu maki orang. Contoh. Jadi kerja dia tu lebih pada orang. Munasabah dah akhirat. Sebab tu kita tengok ulama-ulama, orang-orang alim, orang yang faham berkaitan dengan akhirat ini, mereka tak pandai dunia ni. Mereka tak pandai dunia. Mereka tak kejar dunia, mereka lebih kejar akhirat. Ada orang-orang alim ni, dia baca. Kalau contoh, kalau dia baca, kalau contoh dia wirid, dia tidak wirid sikit-sikit, dia wirid banyak. Kalau dia mengatik contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau 1000 tu bagi dia sikit, la ilaha illallah. Tapi kalau orang tak biasa berzikir la ilaha illallah 100 tu habis gain dah 100. Tapi bagi orang yang biasa dah, kalau qul huwallah, kalau jenis baca qul huwallah, bagi dia qul huwallah satu hari contoh mesti 1000, bagi dia sekejap je 1000. Kita tak biasa baca ni 300 pun geger dah, aloh letihnya. Bagi orang yang suka baca qul huwallah, ada baca 8,000 16,000 sehari semalam. Tidur masa mana, rehat masa mana? Rehat dia rehat, berhenti ibadah dia, baca dia relax pukul 3.30 pagi. Ni ada, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan semua, maka munasabahlah mereka ni akan berada di dalam syurga yang lebih tinggi. La tasma'u fiha laghiyah
la tasma'u fiha laghiyah. Ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam syurga, la tasma'u fiha. Mereka ini ketika duduk dalam syurga, mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia. Yang sia-sia. Kalau duduk atas dunia ni, kita buat contoh perkataan sia-sia, apa dia? Sia-sia, tak ada faedah. Duduk sembang, duduk ngopak, duduk maki, duduk kacak pasal tu, pasal ni, tu dia panggil sia-sia ni. Daripada kita duduk sembang cerita pasal tu, pasal ni, pasal tu, pasal ni, duduk mengutuk orang ni, duduk fitnah dan sebagainya, baiklah kita duduk dia lebih baik. Ada orang ni dia guna peluang Allah bagi kepada dia duduk atas muka dunia, bila masuk bab masalah umpat, mengeji, mengata fitnah, dia tak terlibat. Ana bari'um minka, ana bari'um minhum, aku lepas diri daripada mereka, tak nak terlibat. Dia senyap je. Masalahnya awak nak tahu tak apa? Oh, dia tu lah, dia tu bla bla bla. Oh lagi lagi nak dengar lagi. Bukan kata padai, cukup lah. Kalau kita kuat, cukup lah. Boleh demo tak so panggil kawal lah, kalau nak kecek pasal ngotuk, ngopak, apa ni, fitnah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua, maka mereka duduk dalam syurga, mereka tidak akan mendengar di dalam syurga itu laghiyah, perkara-perkara yang lara. Mereka dengar ialah illa qilan salaman salama. Mereka dengar dalam syurga itu ialah perkataan selamat sejahtera, selamat sejahtera, selamat sejahtera. Ahli syurga dia jumpa sama-sama dia bagi salam, salam sejahtera, selamat. Illa qilan salaman salama. Kataannya salam. Fiha ainun jariyah. Dan ayat yang ke berapa tu? Yang ke-12. Allah Subhanahu taala berfirman, di dalam syurga ada mata air yang mengalir. Mengalir ni siapa di mana dia mengalir? Dia boleh alirkan sampai tempat dia nak. Dia boleh alirkan air tadi sampai tempat dia nak. Kalau kita hari ni kita nak pasal kawi, tempat mana tunjuk orang kawi mari pasal. Lepas tu boleh-boleh kena bayar lah. Kena bayar, mana boleh tak bayar. Suruh pasal, bayar tak si, mana dia nak pasal. Jadi duduk dalam syurga tak payah bayar dah. Air nak pergi sampai ke celah mana, ke bilik mana, ke ruang mana, boleh alih terus. Hebat. Kalau istana, di bawah istana ni ada sungai yang berlari, lagu mana tak tahu. Allahu akbar. Tak padan dengan otak kita nak gambarkan, nak tasawurkan. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya itu ada katil-katil, bukan satu Kalau satu sarir, kalau banyak dia panggil sururum marfu'ah. Ada katil-katil yang diangkat. Lagu mana pula marfu'ah? Katil-katil tinggi ni macam mana pula? Dia begini tuan-tuan semua. Ahli syurga bila dia nak berehat, katil ni dia akan turun. Bila dia nak berehat, katil ni turun akan ambil dia. Itu dimaksudkan fiha sururum marfu'ah. Mereka berada dalam syurga, dan dalam syurga itu ada katil-katil, bukan satu, bahkan banyak. Katil-katil ni dia akan naik. Bila mana tuan dia nak berehat, nak tidur dengan nyenyaknya, dia nak berehat, nak menyengging, nak tok belakang,
Maka katil ni akan naik tinggi mana? Tinggi. Ada kata 500 tahun perjalanan tinggi dia naik. Lepas tu jatuh, patah pinggir jawab dia. Tak. Di dalam syurga tidak ada kemudaratan untuk ahli syurga, tak ada. Hebat ni katil-katil ni. Kenapa banyak katil? Sebab banyak katil ni sebab banyak bidadari. Bidadari dia melayani. Melayani. Dia ada 3 bidadari. Dia ada dayang. Dia ada isteri. Isteri level lain, nombor 1. Dayang level nombor 2. Bidadari level nombor 3. Bidadari pun dah sakai dah comel. Bidadari dah sakai dah comel dah. Belum lagi tengok wasaif dayang-dayang. Hurun Ain tu ranking nombor 3. Zaujah ranking nombor 1. Jadi tuan-tuan semua, maka di dalam syurga ini bukan lagi tempat untuk ibadah, tak payah nak buat ibadah, tetapi tempat hanya untuk bersukaria, hanya tempat menerima balasan. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita duduk atas dunia ni, bahasa Kelantan mudah nak royak. Kata orang luar faham kata dan tebing. Orang tua kata tak pergi sekolah. Dia royak gitu lah. Faham dah kita. Lepas tu dia kata tebing. Malahnya nak. Malah mari masjid. Jangan layak. Jangan layak diri kita ni. Tebing gi, tepuh gi dah. Halangan depan lagu mana? Dia panggil dan tebing ni dia panggil seiring. Jangan ada saja tak ada tebing, kena ada dan tebing. Payah nak ayat kau keluar ni. Dan tebing. Kita duduk atas dunia ni sikit lagi dah. Kita nak sampai di garis apa nama. Kalau nombor lari tengah lari, jangan berhenti. Bila kita berhenti tengok PKP tu, nak boleh ke penuh pulak masjid kita nak ambil semangat ruh. Kecuali dia tu terimeh, dia tu siap, dia tu bila, maka dia maintain. Walaupun PKP dia maintain sebab dia boleh mari 5 orang itu. Orang lain mari kena sama. Tak apalah, dalam keadaan macam tu kita kena terima hakikat. Kena mengaji pula Yusufi Qawaidul Fiqhiyah. Jangan kita duk maki pula. Tolu sungguh. Kalau orang nak pergi masjid tak bagi. Dia tengok keadaan situasi. Bila mudarat, Nabi kata kalau kamu berada dalam negeri yang wabak, kampung yang ada wabak, maka kamu jangan keluar, duduk situ. Dan hok duduk luar jangan masuk sebab boleh membahayakan. Dalam Islam ini la darar wala dirar. Itu kaedah. La darar wala dirar. La darar wala dirar. Dia tak boleh terima kemudaratan dan dia tak boleh bagi mudarat kepada orang lain. Bila ada kemudaratan, dia panggil situ Islam akan jaga. Jadi tuan-tuan semua, maka kita lihat ayat yang ke-13 ni, sarir ini, surur ini banyak plural kepada sarir. Singular dia sarir. Kenapa jadi banyak sarir ni? Banyak sarir, banyak katil-katil ni. Sebab nak buat teman tadi tu banyak. Allahu Akbar. Tempatnya untuk berehat saja. Tak ada kata nak semaya ke, nak puasa ke, tak ada. Hanya beribadah. Tetapi tuan-tuan semua, Allah SWT bagi peluang kepada ahli-ahli syurga ini. Mereka ni bila masuk syurga, mereka masih lagi tasbih pada Allah. Mereka suka lagi tasbih pada Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dalam syurga ni mereka diberi ilham, katanya Nabi, yulhamuna bit tasbih, diilhamkan kepada mereka mari rasa nak tasbih.
nak takbir Allahu akbar, Allahu akbar, nak tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dalam syurga. Maka kita duduk atas muka dunia ni, kita banyakkan lafaz-lafaz ini. Wa akwabum mawdu'ah, ayat yang ke-14. Wa akwabum mawdu'ah, dan piala-piala minuman yang disediakan untuk mereka. Dia panggil akwabum mawdu'ah. Akwabum mawdu'ah. Akwab ni jamak plural kepada kubun. Kubun ni mana gelas-gelas. Akwab ni mana plural. Boleh rasa nak gelas macam mana, rasa nak gelas lagu mana. Gelas ni bukan setakat tuan-tuan semua, bukan setakat gelas-gelas, gelas-gelas yang pernah mereka lihat dalam dunia, bahkan yang mereka tidak pernah melihat. Kalau dalam dunia mereka pernah lihat, lagi-lagi ada lah. Kalau dia kata, ya Allah, dia nak ni gelas ni dari syurga dia ni nak jadikan gelas ni gelas plastik. Plastik lah gelas. Tetapi tuan-tuan semua dalam syurga ni Allah Ta'ala buat semua gelas-gelas aniyah min zahab, daripada emas. Aniyah min zahabin wa fiddah, daripada perak dan juga emas. Tak ada dah level kaca kedai 2 riyal. Tak ada lah kedai DIY. Tak ada lah. Bukan barang dia tu. Ni barang dalam syurga ni benda yang branded, benda yang kelas-kelas, yang tidak ada dalam dunia ni. Mala ainun ra'at. Mudahnya Nabi kira nikmat dalam syurga ini mata tak pernah lihat, wala udhunun sami'at, wala ala khatari bashar, dan tidak ada lintasan dalam hati, ala qalbi bashar, di atas hati manusia melintasi niat. Tak ada. Hak mana kita niat ni tak sama dengan hak mana kita telitah duduk atas muka dunia lagu ni, dia tak sama dalam syurga. Wa namariqu masfufah, ayat yang ke-15, Allah SWT menyebut wa namariqu masfufah. Dalam syurga ada bantal-bantal yang disusun-susun, ada bantal-bantal. Allahu akbar. Wa zarabiyyu mabthuthah. Kenapa bantal tu banyak? Wa namariqu masfufah, bantal-bantal yang banyak yang disusun. Nampak tu? Bantal ni kalau kita tidur, kalau nak tidur sedap dia kena ada bantal. Sebab itulah Nabi, setelah Nabi bangun semayang malam, lepas tu Nabi tidur balik. Lepas Nabi qiyam berqiyamul lail, maka Nabi semayang sunat witir. Lepas tu Nabi pun tidur balik. Ni tidur balik ni bila-bila nak tunggu subuh. Bila Nabi tidur tunggu subuh ni, maka Nabi tidur dengan cara pacak apa ni siku Nabi tidur gini. Kenapa Nabi tidur begini? Tak ada guna bantal. Tak ada guna bantal rapat kepala ke bawah. Nabi tak begini ya. Duduk begitu. Supaya Nabi tak nak tidur dengan lena. Tak si bagi lena. Sebab tidur-tidur berbatal ni tidur untuk lena. Untuk lena. Ada sahabat hamba dulu belajar di Pakistan. Dia ni pergi tua dah. Hok pergi ni, dia ni pergi hero dah di rumah. Dia duduk di rumah ni dia hero dah. Hero lah, hero orang jatuh lah. Hero dia ni, dia hero ni ada budak sahabat hamba jugalah. Kecil, kita kecil-kecil. Dia ni orang tua dah. Bila masa tu ingat budak-budak dulu dia suka main, orang panggil tambah-tambah di bulan Ramadan, bulan puasa ni, dia main, dia panggil
main gora-gora dengan mengecung, dia panggil spedo, dia panggil mengecung hot das tu, tof ada 30 dah. Main dulu, ingat budak-budak dulu. Jadi budak ni bayar sama bayar dengan hamba. Hak main lawan kapur sebelah, duh main begitu tembok dengan bedih dengan sepeda tu mengecut dah duh. Jadi kawan hamba ni, sayang hamba ni, dia duk ambak budak lari, dia pun tengok orang tua ni ada duk atas geran. Dia pun dah tak sewi bazir bedih ni mengecut ni, tak sewi bazir, dia pun tuak. Dia tala kepada kawan ni hok duk atas ni, hok duk atas geran ni, lari sampai ke bawah geran, lari selik apa ni kot tepi pagar, menyelik kot apa ni pokok pauh. Main dengan sepeda ni dia pun suka, suka dalam ramai-ramai hok dia tembak tu, hok sayang hok pergi Pakistan, dia pergi tua dah. Kata tak apalah, tunggu lepas ni hok besar ni pegang kerja dia ni. Ingat pakai baju dia rebus dalam seluar, baju t-shirt pun dalam seluar, kemah lah. Orang ragat juga. Hok abang-abang ni, hok besar-besar ni, kata tak apa, nak tengok hero aku. Dia bubuh sepeda naga, mengecuh hok naga tu. Dia buh dalam baju budak ni dua butir. Amo tengok depan mata ni. Tuh. Allah. Tuh dalam baju ni. Ketuk duduk bergelepar. Tu dia kata nak cerita hero. Member hamba ni hero lah hak band ni. Temu di Pakistan. Dia kata dia ni walaupun tak reti baca Jawi, tak reti baca Quran, dia hero. Tak mengaji apa-apa di rumah ni. Gi di sana hero dia ni ada lagi. Hero dia tu ada lagi. Tok Guru pernah berseluruh Tok Guru. Dia kata, kamu nampak duk mengatuk lah, nak tidur kah? Kalau nak tidur sangat esok bawa bata. Dia kata tak apa, esok dia bawa bata. Dia bawa bata, nak cerita wana malikum masfufah ni, cerita pasal bata ni ingat ke dia. Dia bawa bata masuk dalam kelas, dia tidur ada kelas. Semula lepas tu Tok Guru tak bergurau dengan dia. Tak boleh gurau dengan budak ni. Hero dia ni. Masya-Allah. Dia bawa bata, Tok Guru nak kata apa dah Tok Guru suruh bawa. Tu kata esok bawa bata tidur ada kelas. Dia bawa sungguh. Ambo ingat juga satu kali belajar di Pondok Monde. Belajar di Pondok Monde dulu, masa hari Ahad wajib pakai serban. Sore ni mari, dia kata ustaz tanya apa tak pakai serban. Serban ada dalam beledi, duk gendai. Lepas tak ada serban lain, tak ada. Pakai juga. Ustaz nak tengok pakai juga. Dia kata tak ada. Kokok mana pun mesti belik dengan kain juga. Kata tak apa. Dia pun balik pondok, mari pula semua bakat mengilah ke dia. Bapaknya dia pakaikan selimut atas kepala dia. Gelai mata-mata. Bukan selimut, ulahkan selimut. Satu kan selimut. Nak cerita ada orang jenis lagu tu. Baik, nak cerita pasal bata ni teringat pada sahabat. Wa namariqu masfufah, dalam syurga maka Allah Ta'ala susun ada bata-bata supaya apa? Supaya mereka boleh berehat dengan sepuas-puas hatinya. Allahu Akbar. Wa zarabiyyu mabthutsah, dan serta ada permaidani yang dibentang. Ada permaidani. Kapek. Ibarat kata kapek. Tuan-tuan semua, kita ni mari masjid ni dengan rumah kita lah ini. Masjid kita ni alhamdulillah kapek baru. Kita sujud, kita semaya, kita rasa selesa. Ada satu buah masjid Amba pergi di kawasan Pasir Mah, ada jadual Amba sebulan sekali.
Bila mau jadi tu imam, dia minta mau jadi imam, biasanya mau pergi sama imam lah. Amo semaya atas jadah tu imam ni. Amo duk belak bila asal ada 10 sejadah. Dia susu hok kecil, hok apa ni, hok nipi, hok tebal dia susu. Lebih kurang bila belak tu ada lebih kurang 10 lah. 10 keping. Amo tanya apa banyak ni? Sejadah ni banyak ni apa? Dia kata, Allah Ustaz, sakit Ustaz, sakit. Bila kita sujud, rokok, sujud ni, bila sujud ni letak dua kepala lutut, kalau tak lapik lagu ni Ustaz, rasa sakit. Nah, tu belum dia semaya atas jadah yang satu, belum semaya atas gelegar lagi. Jadi kita ni mari masjid ni kapek tebal, sedar tu sujud, tak semari lagi. Kapek baru dah, ekor anda, kebersihan terjamin, mesti dah kebersihan terjamin. Nuh pagi-pagi duduk lak mok, kapek keru, nak masuk dalam masjid basuh kaki lu, memang confirm terjamin kebersihan. Rumah kita belum lagi tentu, lagi. Kalau ada anak kecil-kecil kok daripada tandas tu dia orang naik, batu rumah kita ni kena ada selipar semaya. Dia cermak. Bila jalan tu kita kena ada kebaran kalian. Bila ada budak-budak tak tahu lagi, tak reti lagi lagu mana orang panggil najis aini, najis hukumi, di bangsa pada hukum dia tu najis, walaupun pada matanya tak nampak najis, tapi hukumi dia najis. Makna kita kena belajar tu, kena faham tu, barulah kita ni daripada dalam tandas tu ada selipar. Kalau tak ada selipar dalam tandas tu berat nanang. Kita orang mengaji ni kena ada selipar dalam tandas. Kalau rumah kita tu orang panggil kebersihan tu, kita yakin tak ada budak-budak yang hak jenis kita panggil tak pandai lagi bab masalah ni masalah taharah ni, maka kalau kita betul-betul yakin tak ada masalah. Tapi kalau tak yakin, kita kena ada selipar satu lagi, kita panggil selipar semaya. Selipar semaya. Kalau hamba ada anak kecil-kecil, daripada tandas tu kita ada selipar pula selagi siapa ko atas sejadah kita. Tu atas siapa ke atas sejadah tu ada selipar pula untuk kita nak yakin nak buat ibadah biar betul-betul bersih supaya Allah terima ibadah kita. Maka tuan-tuan semua, tempat yang paling bersih yang kita nampak hari ni, yang dijaga dengan rapi, iaitu masjid. Tak ada was-was sikit abuk. Marilah semaya di masjid ni, kebersihan insya-Allah terjamin. La yasma'una fiha lagwan wala ta'illa, la yasma'una fiha lagwan illa salama, illa qilan salaman salama. Ada juga la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, illa qilan salaman salama. Dalam surah Maryam, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Dalam syurga ini mereka tidak mendengar perkataan lara dan juga tak ada buat dosa. Ni nak cerita pasal syurga ni. Jadi tuan-tuan semua, maka dalam ayat-ayat lain Allah SWT menceritakan berbagai-bagai dengan ayat-ayatnya, susunan ayatnya. Mereka tidak buat benda-benda yang mendatangkan dosa, la wala ta'thima. Laghwan, benda-benda lara pun tak ada. Jadi tuan-tuan semua, dalam ayat wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabthuthah, dan Allah Ta'ala sediakan kepada mereka bantal-bantal yang teratur untuk mereka bersandar, tidur, menyenggi dan sebagainya, serta hamparan-hamparan yang terbentang. Ada hamparan-hamparan. Semua kenikmatan ini hanya nama sahaja yang sama dengan sebutan dunia, tetapi hakikatnya menurut Ibn Abbas, apa yang ada di dunia tidak sama dengan apa yang ada di akhirat. Tidak sama. Jadi tuan-tuan semua, dalam bab masalah syurga ni panjanglah cerita dia. Panjang cerita. Cuma kita lalu yang mana ada dalam cerita ni, kita lalu gitulah.
Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita belajar pada hari ini bermula daripada wujuh yauma idzin na'imah sehinggalah ayat yang ke-16, daripada ayat 8 hinggalah ayat ke-16, wa zarabiyyu mabthutsah, dan insya-Allah pada esok hari kita akan lihat ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah Taala suruh kita memerhati kepada makhluk-makhluk yang Allah Taala cipta supaya kita tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan sedar hakikat bahawanya Allah SWT ini amat berkuasa. Kita lihat insya-Allah esok kita sambung ayat yang ke-17 insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua berasa sekolah tu dulu, dan hari ni masa tu lebih kurang dah. Dan cuma hari ni kita kita berhenti lewat sikit pun tak apa, sebab hari ni hamba rasa kita semua ni cuti kan. Dan pada hari ni juga hamba nak nak ucapkan kepada tuan-tuan semua selamat menyambut Bukit Hari Raya, selamat menyambut tahun baru. Mudah-mudahan tuan-tuan semua kita menyambut tahun baru ni dengan penuh, dia panggil dengan penuh kesedaran, penuh keinsafan, penuh kesedaran dan juga penuh keinsafan. Mudah-mudahan dengan kesedaran kita ni kita sedar, kok tak sedar tahun baru ni kita ni 1445 Hijriah. 1445 bermakna umur kita ni makin meningkat. Bila sebut umur makin meningkat, tuan-tuan semua, mesti, jangan kata tak mesti kita menghampiri kepada kubur. Mesti. Maka bila kita berada tahun baru ni, biar ada azam baru. Biar ada azam baru. Maka kita doa selama tahun ni, tahun ke depan setahun ni, maka kita pun doa pada Allah SWT di dalam doa awal tahun yang kita baca kemarin. Siapa baca kemarin semalam, lepas pada maghrib kita baca doa ni, kita puji Allah SWT dan kita sebut wa hadza amun jadid. Ya Allah, kami ni berada pada tahun baru ni, wa hadza amun jadid 1445 Hijriah. Qad aqbala, dan kami alhamdulillah kami beradab dengan tahun baru. Hadza amun jadidun qad aqbala. Nas'aluka al-ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi wal 'auna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarah bis-su' wal ishtighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, bagi kepada kami penjagaan, biar kamu jaga kami ya Allah daripada syaitan dan tentera-tentera syaitan, sekutu-sekutu syaitan, terdiri daripada manusia ke jin ke, sekutu-sekutu syaitan ini kita minta lindungi, biar Allah jaga kita. Lepas tu kita minta juga pertolongan daripada Allah SWT supaya kita boleh lawan nafsu kita ni. Nafsu dalam diri kita ni dia ada, dalam diri kita ni dia ada 3 nafsu. Yang pertama nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah, nafsu ammarah, nafsu mutmainnah, dia tidak boleh duduk sekali nafsu ni. Nafsu ni dia tak boleh duduk sekali, kadang-kadang dia jadi ammarah. Ammarah ni nafsu yang menyuruh kita buat jahat semua. Buat jahat, buat dosa, buat dosa. Dia ajar kita supaya buat dosa, bisik kepada kita buat dosa. Buat dosa tak ajar, dia suruh buat baik. Dan dalam diri kita ni dia ada nafsu kalau tidak ammarah, dia akan jadi nafsu tu lawamah. Al-lawamah ni kadang-kadang dia suruh buat baik, kadang-kadang jahat. Kadang-kadang dia suruh kita buat baik, tapi dalam masa yang sama buat jahat. Buat jahat pun dia suruh, buat baik pun dia suruh. Ni dia panggil liberal. Baik pun nak, jahat pun nak.
Dalam masa yang sama, dosa boleh buat, pahala pun boleh buat. Ni bahaya. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni dia akan dorong tuan dia supaya sentiasa buat taat, buat baik, buat pahala. Jangan duk buat jahat, jangan duk buat jahat, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Jadi kita nak dalam diri kita ni biar ada nafsu mutmainnah. Jangan ada nafsu ammarah, jangan ada nafsu al-lawamah. Insya-Allah tuan-tuan semua, maka kita duduk dalam dunia ni, maka kita bina nafsu yang ada dalam diri kita ni, biarlah nafsu sentiasa mutmainnah, nafsu yang sentiasa menyeru kepada kebaikan. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan begitulah tuan-tuan semua, kita belajar pada pagi ini lebih kurangnya, dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang 17 esok insya-Allah. Dan dalam doa kita juga kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah SWT jadikan diri kita ni wal ishtighala bima yuqarribuna ilaik. Ya Allah, jadikan diri kami ni biar jadi orang sibuk. Orang sibuk ke apa? Sibuk buat amalan-amalan yang boleh menyebabkan diri kita tadi jadi orang panggil dekat kepada Allah. Sibuk dengan amalan ni boleh jadi kita dekat pada Allah. Masa kita mau duduk masjid sehari-hari, semetar mari, walaupun semetar lama juga, dengan kuliah maghrib, dengan kuliah subuh, kita duduk bersibuk-sibuk ni, bersibuk-sibuk habis masa kita kepada yuqarribuna ilaik. Jadi kita ni hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ni duduk habis masa kita, akhir sekali duduk tengah sibuk buat amal soleh, mati. Gitu kita nak, insya-Allah. Mudah-mudahan tu kita doa sepanjang setahun ni supaya Allah jadikan kita ni sentiasa bersibuk-sibuk dengan urusan amal ibadah, supaya diri kita ni sentiasa dekat pada Allah SWT, insya-Allah. Jadi yang bahasa sekolah tu dulu tuan-tuan semua, insya-Allah kita sambung pada pagi esok, insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan diri hamba sebagai makhluk, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.